Ini bab mengangkat kedua tangan pada ketika meminta hujan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Umair Maula Bani Abil Lahm, yakni hamba bebasan anak-anak Abil Lahm, orang yang enggan ataupun tidak mahu makan daging. Sesungguhnya dia, yakni Umair, telah melihat Nabi SAW meminta hujan dekat batu-batu zait, dekat batu-batu berminyak, dekat batu-batu minyak yang licin macam minyak, qariban, berdekatan dengan Zaura. Baginda berdiri berdoa meminta hujan dengan mengangkat kedua tangannya qibala wajhihi, di hadapan mukanya, la yujawizu bihi ma ra'sahu, dengan tidak kedua tangannya itu melepasi kepalanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, perempuan-perempuan yang menangis datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, isqina ataupun asqina ghaithan mughitha, curahkanlah hujan yang membantu, mari'an yang baik, mari'an yang menyuburkan, nafi'an berguna, yang berguna, ghaira dhar, tidak yang memudaratkan, dengan segera, tidak dengan lambat. Qala, perawi berkata, fa'atbaqat alaihimus sama', maka langit menutupi mereka, maka terus langit menutupi mereka. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam mana-mana doa kecuali dalam istisqa, kerana Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan putih dua ketiaknya. Ini kedua belah ketiaknya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW meminta hujan begini, yang dia dengan menghulurkan tangannya ke depan. Dan Nabi SAW menjadikan bahagian perut kedua tangannya itu ke tanah. Mula-mula gitu. Hatta ra'aitu bayadha ibtaihi, sehingga aku nampak putih kedua belah ketiaknya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim, beliau berkata, orang yang telah melihat Nabi SAW menceritakan kepadaku, dia melihat Rasulullah SAW berdoa dekat batu minyak ataupun batu berminyak dengan menghulurkan, dengan menghamparkan kedua tapak tangannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, orang ramai mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kemarau. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya dibawakan mimbar. Karenanya diletakkan untuk baginda mimbar itu di musalla, yang di tempat sembahyang. Nabi SAW pun berjanji dengan orang untuk keluar pada suatu hari, untuk mereka keluar, yakni pada suatu hari, yakni pada hari yang tertentu. Qalat Aisyah berkata, maka Rasulullah SAW keluar hina bada hajibus syams, ketika matahari, ketika kening matahari telah mula kelihatan. Yani ketika matahari itu tengah naik, sebahagian daripadanya baru nampak, baru kelihatan, bukan sepenuhnya. Faqa'ada 'alal mimbar, lalu Nabi SAW duduk di atas mimbar dengan bertakbir, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kamu mengadu hal tentang
kemaraunya bumi kamu dan kelewatan datangnya hujan daripada masanya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu, menyuruh kamu agar kamu berdoa kepadanya, dan dia berjanji untuk memakbulkan doa kamu. Kemudian Nabi SAW membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, yaf'alu ma yurid, dia melakukan apa yang dikehendakinya. Allahumma, ya Allah, anta Allah, engkaulah Allah, tiada Tuhan melainkan engkau, maha kaya. Kami orang-orang yang berhajat, kami fakir, yakni orang-orang yang berhajat, yakni kepadamu. Anzil alaina al-ghaith, turunkanlah hujan ke atas kami. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila khair, dan jadikanlah apa yang kau turunkan itu sebagai kekuatan kepada kami dan sebagai sesuatu yang menyampaikan kepada kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Baginda terus mengangkat sehinggalah kelihatan putih kedua belah ketiaknya. Kemudian Nabi SAW memusingkan dirinya, yakni membelakangi orang, dengan membelakangi orang ramai, dan membalikkan ataupun memusing selimutnya sambil Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada orang ramai, wa nazala, dan turun yakni daripada mimbar itu. Fa shalla rak'atain, lalu bersembahyang 2 rakaat. Terus selepas itu Allah menjadikan awan yang bergemuruh dan berkilat, mengeluarkan kilat, kemudian menurunkan hujan dengan izin Allah. Belum lagi Nabi SAW sampai ke masjidnya, air sudah mengalir berupa banjir. Falamma ra'a sur'atahum ilal kin, apabila Nabi SAW melihat cepatnya mereka berlindung, cepatnya mereka pergi kepada perlindungan, baginda suka, baginda ketawa sehingga kelihatan gigi-gigi belakangnya. Faqala, seraya berkata, Ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir, aku bersaksi bahawa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, dan bahawa sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala Abu Dawud berkata, hadis ini gharib, isnadnya bagus. Ahlul Madinah membaca Maliki Yaumiddin, dan hadis ini menjadi hujjah kepada mereka. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, asaba ahlal Madinah qahb, ahli Madinah pernah mengalami kemarau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan kami pada hari Jumaat, tiba-tiba berdiri seorang lelaki, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, halakal qura', sudah binasa kuda-kuda kita. Halakas sya'u, sudah binasa, mati dah biri-biri dan kambing-kambing kita. Kerana itu berdoalah engkau kepada Allah agar diturunkannya hujan kepada kita. Terus Nabi SAW menghulurkan kedua tangannya, yakni ke hadapan, dan berdoa. Anas berkata, pada ketika itu langit lamithlu zujajah, betul-betul seperti cermin, betul-betul seperti cermin, yakni cerah. Fahajat, tetapi selepas itu terus bergelora angin. Thumma ansha'at sahabah, kemudian terbentuk awan. Thumma ijtama'at, kemudian berkumpul awan-awan itu. Kemudian langit melepaskan azaliyah, melepaskan curahan yang banyak, melepaskan
saluran-salurannya yang besar. Itu mana azaliyah. Fa kharajna nakhudul ma, maka kami keluar dengan mengharungi air sehingga kami sampai ke rumah-rumah kami. Hujan itu tidak berhenti, terus menerus sampai ke jemaat berikutnya. Pada ketika itu berdiri pula orang tadi, orang sebelumnya ataupun orang lain. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, rumah-rumah kita sudah roboh. Kerana itu berdoalah engkau kepada Allah supaya ditahannya hujan ini. Ketika itu Nabi SAW tersenyum. Kemudian Nabi SAW berdoa, hawalaina wala alaina, biarlah awan-awan ini menurunkan hujan di sekeliling kami, di sekeliling kami, bukan ke atas kami langsung, bukan ke atas kami. Fanazartu ila sahab, aku pun tengok kepada awan itu, yatasadda'u, pecah-pecah awan. Lepas pada doa itu pecah-pecah awan. Haulal Madinah, pergi ke sekeliling Madinah. Ka'annahu iklil, awan itu menjadi macam mahkota, macam mahkota, jadi bulat. Madinah tu betul-betul tak kena. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa beliau mendengar Nabi SAW. Ini Syarik bin Abdullah bin Abi Namir meriwayatkan daripada Anas bahawa beliau mendengar Anas berkata, nahwa hadis Abdul Aziz, sama seperti makna hadis Abdul Aziz yang tersebut sebelum ini. Qala, Anas berkata, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua belah tangannya, bihidha'i wajhi, membetuli mukanya, faqala, seraya berdoa, Allahumma isqina, ya Allah, berilah air kepada kami, atau turunkanlah hujan kepada kami. Wasaqa nahwahu, dan perawi ini mengemukakan hadis sama seperti hadis, makna hadis sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, daripada ayahnya, daripada datuknya, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Rasulullah SAW apabila meminta hujan, baginda berdoa begini, Allahumma, ya Allah, isqi ataupun asqi ibadaka, curahkanlah air kepada hamba-hambamu dan binatang-binatangmu, wansur rahmataka, dan sebarkanlah rahmatmu, wa ahyi baladaka, dan hidupkanlah negerimu yang mati. Ini adalah lafaz hadis Malik. Ini malam ni kita bincang tentang istisqa lagi. Baru ni kan sudah sudah ada dah bab istisqa ni. Sebelum pada ni, ini sambungan hak tu lah, sambungan kepada hak tu. Cuma ni nak cerita tentang Nabi SAW akak tangan tu. Lagu mana dia akak tangan, setara mana akak tangan tu. Pada ketika berdoa dia berdoa gitu saja ke dengan akak tangan? Itu dia nak sebut secara khusus, nak sebut secara khusus. Sebab apanya? Sebabnya jelas dalam hadis ni Nabi SAW angkat tangan, jelas. Dalam riwayat mana-mana pun tentang istisqa ni, bila dia berdoa jelas sebut angkat tangan. Tetapi tidak semua doa yang lain. Doa-doa kan banyak kan doa Nabi kan, tidak semua yang lain tu disebutkan angkat tangan. Tapi hak ni boleh dikatakan semua menyebutkan angkat tangan. Lepas tu angkat tangan tu pula tidak serupa hak sekala, lebih angkatnya. Lepas tu cara pun lain daripada skala, cara pun lain daripada skala. Dapat kita pelajari daripada hadis-hadis inilah. Raf'il yadain, angkat tangan pada ketika istisqa, yang ni minta hujan.
Dalam setengah-setengah riwayat kan, perawi ni Umar bin Malik yang tersebut dalam hadis yang pertama ni, dia sebut Amar bin Malik, yang ni dengan adanya waw fariqah, waw ain mira tu ada waw, bacanya Amr. Sebab Amr bin al-As. Dalam setengah-setengah nuskah ada sebut dengan waw begitu. Tetapi hak dalam Abu Daud ni tidak, Umar. Tak ada waw tu orang baca Umar. Hak ni hak betulnya, hak serupa dalam riwayat Abu Daud ni. Sebab dalam Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain-lain juga sebut Umar bin Malik, bukan Amar bin Malik. Itu perkara. Yang kedua berhubung dengan sanad ini, iaitu Umair Maula. Maula ni hamba yang dibebaskan. Itu makna maula. Tidak hamba lagi lah, asal dulu hamba, kemudian dibebaskan. Maula bagi anak-anak Abil Lahm. Umair tu maula bagi anak-anak Abil Lahm. Sebenarnya Umair ni dia adalah hamba bagi Abil Lahm. Abil Lahm itu nama sahabat. Umair ni pun sahabat juga. Abil Lahm tu makna dia tak sih makan daging. Dia terkenal dengan gelaran tu, sahabat ni. Mula-mula hamba dia, lepas tu dia bebaskan. Duduk sekali dengan anak-anak dia lah, Umair ni. Sebab itu orang panggil juga Maula Bani, anak-anak Abil Lahm. Dia duduk sekali dalam keluarga tu lah sampai seterusnya. Ada juga orang kata Umair ni Maula Abil Lahm. Ada juga yang menyebutkan supos ini Maula bukan Abil Lahm tapi Bani Abil Lahm. Hak tula lah. Hak tula. Dia ni sahabat Umair saja. Dia dah ikut serta dalam perang Khaybar bersama dengan maulanya, bersama dengan bekas tuan dia, iaitu Abil Lahm, sahabat yang digelarkan dengan Abil Lahm. Dan dia ni hidup sampai ke tahun 70 Hijrah. Umair saja ke 70 Hijrah. Sementara apa ni, tuan dia tu, bekas tuan dia lah, iaitu Abil Lahm tu, sahabat tu, mati syahid dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain, iaitu pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8. Umair ni sampai tahun 70 Hijrah hidupnya. Nama kepada Abil Lahm ni, nama dianya khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata namanya Abdullah bin Abdul Malik, Abil Lahm. Ada yang kata namanya Khalaf bin Abdul Malik bin Abdullah bin Malik. Ada yang mengatakan namanya ialah Huwairith bin Abdullah bin Khalaf bin Malik. Marzubani mengatakan nama dia Abdullah bin Abdi Malak, bukan Abdul Malik dah, Abdi Malak. Tidak ada alif lam gitu. Bapa dia digelarkan dengan Abil Lahm, dia tak si daging. Bukan dia menganggap haram daging tu. Mana boleh sahabat ni menganggap haram, dah halal daging. Hak mana halal tu lah. Sebab ada lah orang kita kan tak makan nasi. Mana kita makan nasi belakang, dia tak makan nasi, dia makan roti. Padahal dia Melayu misalnya. Ada lah lagu tu jarang-jarang seorang. Hak ni pun tak makan daging dia je. Tak ada selera lagu mana lah, tak tahu lah. Dia ni tak makan daging, sehingga terkenal dengan Abil Lahm. Tapi ada juga ulama yang mengatakan, tapi hak ni tidak kuat lah. Hak kuatnya hak tadi. Hak ni kurang kuat sebab dia sebut dengan qila, mana qaul dhaif. Mengatakan dia ni semasa jahiliah pun dia tak sih makan. Kalau orang sembelih atas nama berhala, dia tak sih makan daging. Bukan makna lepas pada Islam dia tak makan daging, tak. Cerita hak sebelum ni. Ini jarang-jarang ada hak lagu tu, bukan ramai. Sebab hak ramanya ikut biasalah. Semasa jahiliah tu
maka hok sembelih atas nama berhala, maka dia ni tak sah pada masa jahiliah lagi. Maknanya dia orang yang jenis mikirlah dia ni, jenis mikir, tidak hanyut dengan arus masyarakat tu, tidak. Ibnu Abdul Bar mengatakan dia ni termasuk dalam qudama'is sahabah, sahabat lama, mereka awal, sahabat lama. Sahabat lama ni orang panggil juga sahabat besar, sahabat besar. Kalau hak sahabat kecil, dah umur muda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu orang panggil sahabat kecil, ataupun dah sentai dengan Nabi, dia ni dah. Dan semua ulama mengatakan tak ada khilaf ni, dia mati syahid dalam peperangan Hunain. Dan ulama-ulama hadis juga mengatakan kalau ada pun hadis riwayat dia hak nisa, hak nisa riwayat dia, hak tentang istisqa. Tapi sini dalam riwayat Abu Daud ini nampak Umair yang meriwayatkan, bukan Abil Laham itu. Tapi ada juga dalam kitab-kitab hadis ni disebutkan dia yang meriwayatkan. Kalau dia yang meriwayatkan, maknanya hak nisa je, hak lain tak ada. Kita nak kata Umair ni ambil daripada dia, tak, sebab Umair ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita kata Umair maula Abil Laham, bahawasanya dia tu Abil Laham, itu tak apa kena. Tak kena dari segi nahwunya. Hak betulnya sini Umair tu tengok. Tapi dalam setengah-setengah riwayat ada sebut dia tu tengok juga. Mana tidak jadi masalah, Umair pun tengok, tuan dia pun tengok, apanya? Boleh tengok kedua, orang lain lagi pun tengok. Tak pelik tu. Ada dua riwayat. Kalau nak ada pun riwayat dia ni lah. Tetapi Umair itu anak buah dia tu lah, hamba bebasan dia tu, ada lagi riwayat yang lain selain daripada hak ni. Jadi Umair tu sahabat juga, Abil Laham ni pun sahabat juga. Tapi Abil Laham hanya meriwayatkan hadis satu ni saja. Mengikut ulama hadisnya dia tahu begitu, hak lain tak ada. Kadang-kadang sahabat ni lama pun duduk saja hadis dia, tak ada banyak. Hak orang ambil sah, dia ketahui dia ada daripada dia sah. Padahalnya tentulah dia beramal, dia buat gotu-goni itu berdasarkan hadis lah. Tapi tidak, sebab dia ada kerja dia, ada hal dia. Ada sahabat yang jadi tok guru. Hak tok guru tu banyak benar lah. Ada hak tidak gitu, buat kerja dia. Dan dia tidak suka royak hadis banyak-banyak, takut dia terlupa ke, tak ingat ke hak Nabi royak tu betul-betul lafaz dia tu. Kadang-kadang setengah sahabat gitu, dia tak sih. Kalau dia tak ingat molek, dia tak sih. Kalau makna saja, dia tak sih. Sebab itulah ulama kemudian daripada sahabat pun ada juga lagu tu, dia tak sih riwayat bil makna. Sebab riwayat bil makna ni kadang-kadang jadi lagu lain, jadi lagu lain, jadi keliru orang kemudian. Dia naknya kalau riwayat dengan lafaz. Gitu. Imam Tirmizi juga sebut lagu tu, dia kata dalam kitab Tirmizi lah, qala Abu Isa kadza qala Qutaibah fi hadzal hadits an Abil Laham. Dalam Tirmizi Qutaibah kata ini hadis ni daripada Abil Laham, bukan daripada Umair. Hak dia ambil itulah. Wala na'rifu lahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hadzal hadits al-wahid. Kami tidak ada mengetahui dia ni ambil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sunninya. Makna orang riwayat daripada dia lah, bukan makna dia tak ambil hadis kecuali sunni. Tak, orang ambil daripada dia sunni. Gitu. Jadi ceritanya dia tengok Nabi SAW minta hujan dekat Ahjariz Zaid. Ahjariz Zaid ini batu-batu yang licin macam minyak. Kalau panas kena tu macam ada minyak di situ, minyak batu. Itu makna Ahjariz Zaid. Dekat dengan Zawra. Zawra itu apa dia? Satu tempat dekat dengan pasar Madinah, tak jauh daripada masjid Nabi SAW. Dia tengok apa dia? Nabi berdiri meminta doa dengan mengangkat kedua tangannya qibala wajhihi, depan muka dia, dengan tidak melebihkan, melepasi tangan dia tu tidak kalau siapa melepasi kepala dia, dah gitu. Sama lah, sama dengan muka dia.
Tidak kata sampai melepasi kepala dia. Ini dalam riwayat dia. Dia tengok, dia tengok. Kalau dalam riwayat Rasulullah itu tengok sampai melepasi kepala dia. Ada ketikanya, takkan dia duduk tengok saja. Ada ketika dia pejam mata, kau khusyuk mitok dengan Tuhan tu. Ketika dia tak tengok, orang lain tengok ketika tu. Mana Nabi tu tidak duduk gitu sama. Ketika dia tengok tu gitu. Dia ayat tu. Seperti mana dalam doa kan biasalah kita doa ni, kita pejam mata kau, tunduk kau untuk khusyuk tu kan. Boleh jadi berlaku kepada dia ni. Hak Anas sebut akak lepas pada kepala. Hak tu dia tengok. Dia ni tak tengok gitu. Ketika dia tengok ni sekat tu, yang sekat muka tu tidak melepasi kepala. Dia royak tu. Anas pula royak tu. Bukan bermakna Nabi begitu sama. Ada ketikanya gini. Ini menunjukkan pada ketika kita berdoa tu boleh gini, boleh gini. Mana bergerak-gerak tu tak apa. Tidak kata doa kena tetap begitu dah. Berubah-ubah tu tak apa. Lepas tu dalam riwayat seterusnya, riwayat daripada Mis'ar, daripada Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir ini bukan dia tu fakir. Fakir ni makna sesak, kita kata. Tak. Fakir ni makna dia sakit tulang belakang. Faqar, bahasa Arab faqar makna dia tulang belakang. Fakir ni maknanya orang yang mengadu sakit tulang belakang. Dia ada penyakit lah. Itu sebab disebutkan al-faqir di sini, bukan dia sesak, bukan dia miskin. Tak. Dia meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia kata bawaki, yakni perempuan-perempuan yang menangis. Kan orang perempuan ni kan mudah jerit, masalah dia jerit lah. Apa orang lelaki tidak? Boleh jadinya ada juga, tapi ramai ni bawaki ni, ramai perempuan yang menangis pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW ni dia mesra, dia baik dengan semua orang. Tak kira perempuan, tak kira hamba, tak kira siapa, baik. Hamba sekalipun, budak perempuan pula, hamba kalau pegang tangan dia, eret dia pergi jauh, ikut nak pergi mana. Nak ayak ke apa. Baiknya Nabi SAW. Dengan sebab itu perempuan ni, dia pergi dengan menangis, pergi mengadu kepada Nabi SAW. Pergi nak rakyat itulah, nak rakyat keadaan ni kita ni sudah teruk gitu gini. Nabi SAW pun doa selalu. Ini salah satu cara Nabi SAW. Kalau orang minta dia doa, dia doa selalu. Dia doa selalu. Kita tengok ni diamalkan di luar negeri, tempat kita ni tidak diamalkan. Padahal sunnah Nabi lagu tu. Kalau luar negeri, ulama-ulama dia, kalau kita minta doa dia, selalu situ. Takut kemudian terlupa. Tak ingat pula itu hajat dia. Doa situ selalu. Bagus tu kalau buat lagu tu. Tidak nanti orang leh siapa-siapa pun orang suruh kita minta doa, kita doa selalu. Ni macam ni, dia selalu doa. Ada kalanya dia doa tu dia angkat tangan, ada kalanya tidak. Ada kalanya tidak, dia kata begitulah. Dia sebut misalnya apa ni? Allahumma barik lahu, Allahumma barik laka. Gitulah. Itulah doa dia rekah gitu je. Kadang-kadang dia tak ada angkat tangan. Nabi SAW tunggu doa. Allahumma asqina ghaithan mughitha. Curahkanlah kepada kami hujan mughitha, yang membantu. Hujan yang membantu. Mari'a, yang baik, yang sedap. Kalau minum air dia tu tidak jadi beracun. Tidak jadi beracun. Tak kena gaya hujan tu hujan racun, bawa racun. Ni mari, bila sebut mari tu maknanya air tu boleh diminum dengan sedap, dengan baik. Mari, mari'ah ataupun muri'ah, yang menyuburkan. Ada kalanya hujan tu bawa penyakit, bawa racun. Jadi tanaman itu mati. Tanaman itu mati, tidak membawa kebaikan kepada orang. Nafi'an, berguna. Hujan yang berguna. Ghaira dhar, tidak yang memudaratkan. Ajilan, selalu, segera. Boleh kita minta dengan Tuhan, dengan Allah, nak selalu. Boleh. Nabi SAW pun minta, ada ketikanya nak selalu.
Kalau dia tak boleh, tak apa, kita kena redha lah. Tapi tidak salah kalau kita kata nak selalu ajilan ghaira ajil, tidak lambat, segera, tidak lambat. Boleh kita buat lagi. Perawi ni kata, siapa yang ini Jabir, langit pun terus menutupi mereka, gelap selalu langit. Kalau kita tengok ni kan, banyak tempat ni ketika lagu ni ni boleh jadi berlaku, beberapa kali berlaku. Sebab apa? Negeri dia tu memang negeri kering kan, pada pasir. Banyak kali boleh berlaku perkara yang seumpama ini. Jadi tidak pelik kalau kita tengok perawi tu cerita tak serupa, ni lagu ni tak serupa tu, sebab memang peristiwa yang berlainan, bukan peristiwa yang sama. Dan untuk berlainan, kita terima peristiwa ni lain-lain, tidak jadi pelik. Sebab apa? Sebab negeri dia tu negeri yang kurang hujan, pada pasir. Munasabahlah kalau berlaku begini. Dalam setengah-setengah riwayat hadis ini dia sebut ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuwaqi'u. Yuwaqi'u bukan bawaki. Sini kan bawaki. Dalam setengah-setengah riwayat itu yuwaqi'u. Yuwaqi'u gitu. Umpamanya pengarang kitab Masabih, iaitu Imam Baghawi, dan Mishkat, iaitu Khatib Tabrizi, dalam kitab tu dia sebut, ni Anas kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaqi, bukan bukan ba tapi ya, yuwaqi. Yuwaqi tu asalnya yuwaqi'u, dibacakan dengan ihmal, Mulla Aliul Qari dalam syarah dia tu, iaitu Mirqat, syarah Mishkat, dia menerima ni riwayat ni, dia terima. Itu pun ada juga. Itu pun satu bentuk riwayat juga. Apa makna kalau yuwaqi'u? Maknanya Anas cerita, dia kata aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu Nabi sedang bertelekan. Mana tangan dia tu pegang sesuatu. Dia pegang sesuatu. Pegang tongkat ke, pegang kayu ke, pegang ke apa ke, itu makna yuwaqi'u. Satu maknanya. Satu lagi maknanya tangannya, dalam keadaan tangannya tergantung. Tergantung tu makna dia ni angkat tangan dia lah, minta doa. Itu makna yuwaqi. Boleh juga. Tetapi dalam riwayat Abu Daud ini bukan yuwaqi tetapi bawaki. Kalau bawaki maknanya perempuan-perempuan yang menangis. Boleh. Tidak salah maknanya. Kalau Nabi angkat tangan lagu tu pun tidak menafikan, tidak bermakna tidak mungkin ada perempuan yang menangis pergi berjumpa dengan dia. Boleh waktu tu. Tak apalah. Kemudian riwayat daripada Anas, sesungguhnya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam mana-mana doanya kecuali dalam istisqa. Hadis ini dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam kitab-kitab hadis ada berlaku. Setengah-setengah orang dia keliru dengan hadis ini. Dia kata Nabi tak ada angkat tangan ketika berdoa kecuali pada istisqa, minta hujan, berdasarkan hadis ini. Itu tak kena. Sampai dia kata orang yang angkat tangan berdoa ni bid'ah, itu telajak. Sebab itu Imam Nawawi dalam Majmu' dia ada sebut, dia 30 hadis lebih yang menyebutkan Nabi SAW angkat tangan pada ketika berdoa. Ada ketikanya dia angkat tangan dan ada ketikanya dia tidak angkat tangan. Tapi kita nak menafikan langsung angkat tangan, tak boleh. Tak betul tu. Bahkan banyak hadis-hadisnya, bukan dalam istisqa ni sahaja. Bahkan kalau orang yang keliru tu dia perhati sikit, terus perhati, tengok seterusnya. Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Jelas maksudnya. Hak tidak angkat tangan dalam mana-mana doa ni hak lagu ni. Hak lagu ni. Kerana dia mengangkat kedua tangannya yang di dalam istisqa ni, sehingga kelihatan ketiaknya. Adapun doa lain tidak sama lagi.
Hak dia nafi tu makna tidak pernah berdoa tu lagu tu. Bukan makna tidak pernah berdoa dengan angkat tangan, tak. Hak tidak pernah dia lihat Nabi berdoa ni dalam keadaan lagu ni, dengan mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan dua ketiaknya. Hak tu lagu tu tak ada. Maknanya dalam keadaan biasa ni tidaklah tinggi lagu tu, angkat tu sampai nampak ketiak. Hadis ni sendiri tidak menafikan angkat tangan itu. Sebab itulah ini dalam syarah Bukhari dia kata qala an-Nawawi, hadis ini zahirnya mewahamkan, boleh mengelirukan bahawa Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali pada ketika minta hujan. Walaisal amru kadzalik, kata Imam Nawawi, hak sebenarnya tidak lagu tu. Bal qad thabata raf'u yadayhi fi du'a, bahkan sabit, terbukti ada bahawa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya pada ketika berdoa fi mawatin, pada banyak tempat, bukan selain daripada hak minta hujan ni pun ada. Wa huwa akthar min an tuhsa, banyaknya tak boleh dihingga, kata Imam Nawawi. Hak tak boleh dihingga. Hak dalam majmuk tu saja 30. Dia mari. Fayata'awwalu ataupun yata'awwalu hadzal hadis, maka hadis ini perlu ditakwil dengan mengatakan bahawa dia tidak mengangkat sebegitu rupa, yakni dalam doa-doa yang lain, sehingga kelihatan kedua belah ketiaknya. Hak tu. Kalau hak tidak pernah angkat tangan tu, hak lagu tu. Bukan makna tak ada angkat tangan langsung. Ataupun ini Imam Nawawi kata, kalau kita takwil bahawa aku tidak pernah melihat, orang lain lihat, dia tidak pernah melihat, dia royak hak dia, orang lain. Ini tidak bermakna hak orang lain itu tak betul dan tak ada. Dia menafikan hak dia lihat, orang lain sebut hak dia lihat, tak apa. Itu dua takwilan yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Dalam doa-doa ni, akak kedua belah tangan itu sunnah Nabi SAW. Angkat tu lagu mana? Hak zahirnya kalau kita tengok begitu. Begitu. Lepas tu kalau kita nak sama gini pun tak apa, nak rapak gini pun tak apa. Nak begitu kau tak apa, nak begini pun tak apa. Tak apalah, lebih kurang tu. Tetapi biasanya kita tengok dalam doa tu dia begitulah. Begitu dia doa. Maknanya cara orang mengharapkan, orang yang minta sesuatu begitulah. Begitu, minta sesuatu. Menyatakan kerendahan diri dia, kehinaannya, hajatnya. Orang yang berhajat tu begitulah keadaan. Kemudian kalau orang tu lumpuh, kalau misalnya kita kata tangan dia sebelah mati, dia angkat sebelah, boleh angkat sebelah, tak apa. Hak kata dua belah, dan hak boleh angkat kedua belah. Tidak kata dah tak boleh angkat kedua belah, tak payah angkat. Ada angkat tu tetap molek, sebab menunjukkan kita minta. Kadang orang minta lagu mana dia holok tangan kan, holok tangan gitu. Riwayat daripada Anas, Nabi SAW minta hujan lagu ni. Yang ni maksud dia holok kedua tangan dia ke depan, maknanya lebih ke depan. Dalam keadaan biasa tidak begitu. Ni ke depan, ke depan. Ada kalanya sampai ke atas. Tu yang jadi nampak ketiak tu. Dan dia menjadikan perut kedua belah tangannya ke bumi. Begitu. Bukan sama. Dia minta-minta, lepas tu minta tolak bala. Begitu. Hak tu yang orang buat tolak bala tu begini. Dia panggil doa rahbah. Doa rahbah, doa takut. Minta berlindung dengan Allah SWT, iaitu tapak ni belakang tangan ini ke atas, tapak tangan ke bawah. Doa raghbah, tapak tangan ke langit dan belakang tangan ni ke bawah begini. Itu doa raghbah orang panggil.
yad'unana raghaban wa rahaba. Dalam Quran ada sebut mereka berdoa kepada kami pada ketika suka, nak, gapo-gapo, pada ketika takut, dalam keadaan minta perlindungan gapo-gapo, mereka berdoa dengan kami berlaku. Jadi doa raghbah lagu mana? Lagu tu. Doa rahbah lagu ni. Tetapi riwayat kalau kita nak cari hak sahih payah. Tak ada lah, hampir tak ada. Walau bagaimanapun Imam Nawawi kata sunnah. Maknanya boleh jadi dia jumpa hadis lah tu. Ada lah tu hadis tu. Tapi setakat hak umum ni, hak tersebut ada dalam kitab ni, kalau ada pun hak sebut dengan jelas gitu dalam doa pada ketika lain, tak usah kira hak ni memang sahih. Hak ni memang sahih. Pada ketika istisqa tu Nabi ada buat gini. Tapi pada ketika lain, tolak bala hak lain, adakah Nabi buat gini? Tak ada. Cuma ulama buat kesimpulan berdasarkan hadis ni. Hak ni kuat sokong dengan hak tu. Hak asasnya hak ni. Tapi adakah dengan jelas semua doa tolak bala tu Nabi buat gitu? Tak ada. Tak ada jelas. Walau bagaimanapun Imam Nawawi ada sebut sunnahnya kalau doa rahbah ni. Belakang tangan ni ke atas, tapak tangan ke bawah. Dia sebut sunnah. Maknanya orang alim seperti Imam Nawawi, ulama hadis besar tu, dia sebut sunnah. Maknanya kira-kiranya adalah tu. Tetapi hak setakat hak ada dalam kitab-kitab ni macam Musnad Imam Ahmad ke apa tu, dia ada perawi dhaif. Ibnu Lahiyah ke apa ada dalam tu. Maknanya bukanlah suatu yang mesti juga. Bukanlah suatu yang mestilah. Mana kalau nak tolak bala mesti kena buat lagu ni. Sebab apa? Kalau mesti banyak dalam hadis-hadis. Dan itu pendapat Imam Nawawi, dia kata sunnah. Sebab ni kita nak baca kan istisqa ni, ramai orang kata sunnah semaya. Imam Abu Hanifah kata tak sunnah. Padahal jelas tu. Dia kata tidak sunnah pun. Kayak baru ni kita sudah bicara. Dia kata tidak sunnah semaya tu. Hak sunnahnya minta doa, istighfar. Hak tu. Tengok. Setara hak terang lagu ni dia menafikan sunnah. Kalau Imam Nawawi kata itu sunnah, itu pendapat dia boleh jadi ada lah hadis bagi dia, kita suka baik gitulah. Ataupun dia kias dengan hak ni, guna hak tu. Tapi setakat hak ada ni kita tengok dhaif. Hak lain-lain lah. Untuk hak lain-lain, tempat lain. Kalau hak ni memang sahih. Pada ketika minta hujan ni memang sahih. Boleh jadi atas dasar qiyas. Dengan sebab itu tidak semua ulama mengatakan sunnah lagu tu. Maknanya kalau kita minta doa, kita duduk gini juga, tak apa. Untuk nak tolak bala pun gini juga, boleh juga. Cuma kita ayat tu ada ulama yang kata gini. Dia kata gini pada ketika lain lah, selain daripada minta hujan ni, untuk nak tolak bala ke apa gini. Wallahu a'lam. Dan dalam kitab ni pun dia tidak sebut. Cuba kita perhati ni. Muka surat 223. Qala al-Qari, Mulla Ali al-Qari kata, fa'ala hadha tafa'ulan. Apa Nabi SAW balik gini ni? Pada ketika minta hujan dia balik. Hak ni khusus dengan minta hujan. Kalau kita nak qiyas dengan hak ni, sebab tu ulama-ulama kata tak boleh qiyas dengan hak ni. Sebab hak ni Nabi balik belakang. Kain selimut dia balik. Dia duduk mengadap kawan, dia pusing. Hak ni pun tangan dia, hak sekali gini dia pun buat gini. Buat gini ni maknanya nak suruh hujan dia curut ke bawah lah. Hak kita minta tu nak suruh turun ke bawah. Itu. Hak lain-lain tak boleh nak kias, kata dia. Dengan sebab itu setengah ulama ni tak sih. Sebab apa tidak terang? Hak ni bab ni saja. Hak ketika lain tak ada. Kalau ada pun dhaif. Dia kata gitu. Qala al-Qari, dia buat gini tafa'ul, kerana mengambil sempena baik dengan perubahan keadaan itu. Jadi terbaliklah daripada kemarau tu jadi hujan. Seperti mana dia balikkan, pusingkan kain selimut dia. Yang isyarat ataupun isyarat kepada hak dia minta, iaitu perut awan itu ke bumi. Gitu maksudnya. Supaya dia mencurahkan air yang ada di dalamnya itu. Gitulah. Waqila, macam dia sebut. Waqila. Kalau qila dalam kitab mana-mana pun,
mazhab mana pun, kitab mana-mana pun, kalau kata qila ni makna pendapat tidak kuat, dhaif. Dia kata sesiapa yang nak tolak bala berupa kemarau ke ataupun selainnya, maka hendaklah dia menjadikan belakang tangan dia ni ke atas, dan tapak tangannya ke bawah. Dan sesiapa yang minta nikmat daripada Allah, maka hendaklah dia menjadikan tapak tangan ni ke langit, ke atas, dan belakang tangan ni ke bawah. Ini qilah, dia sebut dengan qilah. Maknanya bagi Syekh Khalil Ahmad ini, kira-kiranya kita fahamlah cara ulama ni. Bila dia sebut qilah, dia tak mari hadis, dia tak ayat. Maknanya untuk hal lain-lain tu tak ada. Kalau ada balik gini ni pun hak ni cerita lain, cerita istisqa. Walau bagaimanapun, kalau orang nak pakai lagu tu tak apa, ada juga pendapat ulama lah. Cuma kalau nak cari hadis tu terai tu tak ada untuk hal lain-lain. Cumanya Imam Nawawi kata sunnah, kita hormat ke dia lah. Dia nak kata sunnah tu, dia lah yang tahu. Tapi kita tak jumpa. Setakat awak jumpa tu hadis dhaif untuk hal lain-lain. Dia jumpa tak apalah, tapi tak pelik juga kalau kita kata dia kata sunnah. Supaya baru ni orang kata sunnah semaya istisqa. Imam Abu Hanifah menafikan sunnah ni. Dia kata tidak sunnah. Tu lebih kuat lagi hak ni. Setara tu pun ada orang menafikan, boleh menafikan. Apatah lagi hak ni. Tak jelas ni. Setara tu Imam Abu Hanifah menafikan sunnahnya. Ini masalah khilaf lah. Lepas tu riwayat daripada Muhammad bin Ibrahim, dia kata orang yang tengok Nabi berdoa dekat ahjaril bait, ahjariz zait, basitan kaffai, dengan menghamparkan tangannya. Menghamparkan tangannya itu buka tangan lah. Itu makna basit. Basit ini makna boleh jadi buka betul gitu. Betul, sama rata gitu. Boleh juga. Ataupun kokok sikit, boleh. Itu makna basit. Basit ini makna dia lawan kepada qabid. Qabid ni genggal lagu ni, tidak lagu ni. Asalkan tidak lagu ni, ikutlah, tak apa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, dia kata orang mengadu kemarau. Nabi SAW pun suruh orang bawa mimbar, pergi letak di musalla. Dan dia pun janji satu hari biar orang keluar sekali dengan dia. Aisyah pun kata Rasulullah SAW keluar pada hari tertentulah, pada ketika nyata kening matahari. Kening matahari itu matahari tak keluar sepenuhnya, pagi, mana pagi hari lah. Dia pun duduk di atas mimbar itu dan supaya kita baca tadilah. Kalau kita tengok di sini, dia duduk atas mimbar dulu, lepas tu takbir, lepas tu alhamdulillah, lepas tu dia kata kamu mengadu kemarau gini-gini, lepas tu dia baca semua tu. Lepas tu berdoa, lepas tu tunggu baru semaya 2 rakaat. Mana semaya ni kemudian. Sedangkan dalam riwayat sebelum pada ni ada sebut dah Nabi SAW semaya dulu sepuluh semaya raya tu. Jadi khutbah ke apa ni semua ni kemudian. Dia ada khilaf. Khilaf tu kerana riwayat-riwayat yang tidak serupa ni lah. Riwayat-riwayat yang tidak serupa. Tetapi hadis ini panjang kan. Hadis ini panjang. Hadis Aisyah ni, Imam Abu Daud walau bagaimanapun akhir dia tu dia kata hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Tapi sanad dia molek. Lagu mana gharib? Sanadnya molek. Sanadnya molek, tak ada apa-apa. Tetapi kandungan dia tu gharib. Kandungan dia tu pelik. Syadz. Gharib di sini dengan makna syadz. Ini menunjukkan bahawa sesuatu hadis itu kadang-kadang sanad dia molek, sahih, tapi matan dia mengikut ulama hadis tidak sahih. Kalau tidak sahih, itulah dia kata gharib, dia kata syadz, macam-macam tu. Tapi dia kata isnaduhu jayyid. Dua perkara yang berbeza.
Ada kalanya sesuatu hadis tu isi dia tu sahih, sanad dia tidak sahih. Ada juga. Ni contoh pak sanad sahih, matan ataupun isi hadis tu tidak sahih. Macam mana? Imam Abu Daud kata, ini sudah jadi kaedah dah. Ada juga dhaif tu dhaif kedua-dua. Dhaif kedua-dua. Ada juga. Lepas pada tu dia, cuba kita tengok dalam kitab kita ni. Muka surat 225. Qultu al-hadis. Ni kata Syekh Khalil Ahmad. Hadis ni walaupun hakim mengatakan sahih dalam mustadrak dia, lakin qala Abu Daud, tapi Abu Daud berkata hadza hadithun gharib. Hadis ini gharib. Mana tak serupa, hakim kata sahih, hak ni kata gharib. Isnaduhu jayyid. Seperti kita baca tadi lah. Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad berkata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dia pergi ke musalla, dia pun naik mimbar. In sahha, Ibnul Qayyim kalau hak ni sahih, mana Ibnul Qayyim tu dia kata hak ni lah, kalau hak ni sahih, maknanya naik mimbar dulu, lepas tu baru pergi sembahyang. Sembahyang ni kemudian dia kata kalau hak ni sahih, maknanya dia tidak berapa yakin tu. Tapi dia nak gugat hak ni sebab sanad dia tu boleh kira. Tak apa, kalau hak ni sahih, maknanya dia tidak berapa yakin. Itu cara dia. Wa illa, kalau nak kiranya ni, fa fil qalbi minhu syai', mana hati rasa tak sedap dengan hadis ni, kata dia. Kalau nak kiranya hadis ni aku rasa tak sedap, kata dia. Itu makna fa fil qalbi minhu syai'. Kalau sahih juga, kata dia. Wa kadza haka al-Amir al-Yamani. Amir Yamani dalam kitab dia Subul Salam pun lagu tu juga. Wa qad akhraj al-Bukhari fi sahihihi. Tengok ni. Yang kita tengok mana hak lebih kuat. Itu caranya. Jangan poster tu pegang kemak keming hak tu tak sih paling dah. Tidak lagu tu tak leh, lagu tu pejam mata kemak keming. Tak leh lagu. Kena tengok. Dalam Bukhari sebut gini. Wa qala lana Abu Nu'aim an Zuhair. Tak apalah sanad dia tu. Kita tidak nak baca semua. Dia kata Zaid bin Arqam fastasqa faqama lahum ala rijlaihi ala ghairi minbarin fastaghfara thumma shalla rak'atain yajharu bil qira'ati wa lam yu'adhdhan wa lam yuqam atau wa lam yu'adhdhin wa lam yuqim. Fahadha Abdullah ibn Yazid. Abdullah bin Yazid, cerita Abdullah bin Yazid buat ni. Istasqa wa ma'ahu sahabah. Sekali dengan dia tu ada sahabat. Dia tidak keluar mimbar, dia tidak naik mimbar. Kalau keluar mimbar ini satu sunnah, tentu dia tidak meninggalkannya. Dan kalau dia meninggalkannya, sahabat-sahabat mesti bantah. Dalam riwayat ni kita baca dua keluar mimbar. Dulu kita sudah jumpa ada orang bantah Marwan, apa dia keluar mimbar? Apa dia keluar mimbar? Kalaulah Nabi sendiri buat apanya, bantahnya memang begitu sunnah. Dulu kita sudah jumpa kan dalam Abu Daud ni juga. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu lam yukhrij al-mimbar fil 'idain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bawa keluar mimbar pada hari raya. Wa lam yakhutub fihima illa qa'iman 'ala al-ard. Dia khutbah atas tanah, tidak naik mimbar. Wal kalau nak kira sesuai dengan istisqa ni pun tak naik mimbar. Naik mimbar dia adalah tinggi, sedangkan nak menunjuk kita ni rendah, kita ni hina. Tidak sesuai. Jadi bercanggah. Lepas pada tu di sini disebutkan semaya tu dulu. Dengan sebab itulah khilaf dalam perkara ni. Kalau mengikut hak ni semaya kemudian, orang pergi hak ni dia buat gitu. Tapi orang hak kata semaya dulu sebab dia kata hadis ini tidak kemah. Tidak kemah sebab bercanggah dengan hadis yang lain, bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Ada pun hak ni sebab itulah dalam kitab kita ni pun disebut 225 ni, Mulla Ali Al-Qari berkata, Malik, Syafi'i, Ahmad dalam riwayat yang terpilih di sisi ashabnya katakan sunat khutbah, dan khutbah ni lepas semaya. Mana semaya dulu? Dua khutbah mengikut qaul yang masyhur,
Dan dimulakan khutbah itu dengan istighfar seperti takbir pada hari raya. Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat yang mansus tentang ini, la khutbah ta'ala, tidak ada khutbah. Apa ni, dia kata hanya istisqa ni doa dan istighfar. Tak apa dah, nak cerita aja Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kata khutbah ni lepas sembahyang. Tapi dalam riwayat ni khutbah ni dulu. Demo tu nak kata khutbah ni lepas sembahyang ni, dia ada dalil dia. Kok lebih kuatnya hak tu. Walau bagaimanapun ini perkara khilaf lah. Lepas tu dia baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Hak lain-lain tu nampaknya tidak ada apa tu. Lebih kurang je lain-lain. Dah banyak lagi ni kena ni. Terus katulah dulu. Hak lain-lain ni lebih kurang tu juga. Lepas tu bab salatil kusuf. Tengoklah kalau ada tempat-tempat yang penting mungkin apa perlu ditambah, kita tambah minggu depan. Kalau tidak, pakai tu bab seterusnya lah. Wallahu a'lam.